Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala al-mab'usi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para pelajar, para jemaah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada malam ini, Khamis 16 hari bulan 12 2021, kita dapat meneruskan pengajian kita dalam kitab Al-Azkar. Kitab Al-Azkarun Nawawi. Nama asalinya, nama kita Al-Azkar ni Hilyatul Abrar wa Syi'arul Akhyar fi Talkhisid Da'awati wal Azkar Al-Mustahabbah fil Laili wan Nahar. Jadi alhamdulillah, dalam siri-siri yang lepas kita telah bincang tentang pengenalan tentang Imam Nawawi dan kitabnya Al-Azkar. Kemudian kita masuk kepada fasal fil amri bil ikhlas wa husnin niyah. Fasal pada menyatakan kelebihan ikhlas dan niat yang baik dalam semua amalan kita. Semua amalan yang zahirnya, yang batin, dan yang zahir, yang tersembunyi, mesti melalui niat yang baik. Niat yang baik. Jadi para jemaah sekalian, alhamdulillah, kita masuk perbincangan kita pada kali ini. Bagi pelajar yang ada kitab muka surat 14, yang ada kitab muka surat 14, yang ada kitab Arab tu di bawah faslun qala al-ulama'u minal muhaddithin wal fuqaha. Sebelum daripada kita masuk kepada perbincangan para ulama tentang hadis dhaif, elok juga kalau kita ulang kaji sedikit kata-kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Nawawi kata apa? Perlu diketahui. Ni. Dalam bahasa Arab dia ada faslun. Saya tak tahu kenapa yang terjemahan dia banyak dia abaikan. Banyak dia abaikan fasa-fasa yang ditulis oleh Imam Nawawi. Sebab dia ada fasa situ. Ada tajuk khusus. Tengok sebelum hadis nombor 3 tu naik atas sikit. Perlu diketahui bahawa sesiapa yang mengetahui suatu amalan sunnah. Saya ulang balik kata-kata Imam Nawawi ni kerana penting. I'lam annahu yanbaghi liman balaghahu syai' min fadailil a'mal an ya'mala bihi walau marratan wahidah liyakuna min ahli. Perlu diketahui bahawa sesiapa yang mengetahui suatu amalan, maknanya dia jumpa fadailul amal, amalan-amalan yang warid, yang datang daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaklah dia mengamalkannya walaupun sekali, agar tetap termasuk ke dalam jajaran, dalam golongan orang yang beramal dengan sunnah yang dipelajari. Jadi alhamdulillah para jemaah sekalian, dalam siri yang lepas saya sudah bagi tahu kepada jemaah di antara kata-kata Nawawi ini saya telah nukilkan dalam kitab ini, dalam buku Sunnahmu Amalanku. Dalam ini kita dah bagi tahu kata-kata Imam Nawawi dan juga bagaimana orang yang berpegang dengan sunnah, bagaimana cara beramal dengannya. Alhamdulillah, tengok di kitab, nama dia Sunnahmu Amalanku. Selain itu, tengok, tidak patut untuk meninggalkannya secara mutlak. Jangan tinggal. Jumpa, wah tak tahu. Jangan. Dalam hal ini, dia kata bal ya'ti bima tayassara minhu.
Hendaklah dia ambil setakat mana yang termudah bagi dia. Maknanya kalau kita nak buat semua tak dapat, sekali kita dah buat dah, dan untuk nak kekalkan setiap hari tak dapat, kita buat seminggu sekali, kita buat beberapa hari sekali, biar amalan itu sudah melekat dalam jiwa kita. Kenapa? Kerana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum." Nabi kita bersabda, jika aku memerintahkan kamu untuk melakukan sesuatu, maka lakukanlah sedaya upaya kamu. Bila Nabi kita suruh kita solat sebaik mungkin. Bila Nabi kita ajar kepada kita solat sunat, kita buat setakat mana yang kita mampu. Zikir sebanyak mungkin, kerana zikir tidak ada had. Inilah di antara matlamat tujuan kita belajar kitab Al-Azkar ini, semata-mata kerana nak banyak berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Hadis iza amartukum bi amri ini, tuan-tuan tanda, hadis ini rawahul Bukhari wa Muslim. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Sebab tu dia kata disepakati as-sah, kesahihannya. Itu dalam istilah dalam bahasa Arab dia panggil muttafaqun. Jadi kita kata yang jelasnya hadis itu disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim dan lain-lain imam. Sambungan perbincangan kita pada kali ini, tengok muka surat 14 bagi jemaah yang ada kitab Al-Azkar terbitan Al-Hidayah ni, muka surat 14. Qala al-ulama'u minal muhaddithin wal fuqaha. Para ulama dari kalangan ulama-ulama hadis dan ulama fiqh menyatakan, yajuzu wa yustahabbul amalu fil fadaili wat targhib wat tarhib bil hadits dhaif ma lam yakun mawdu'a. Para ulama kata dibolehkan mengamal hadis dhaif berkaitan dengan amalan-amalan sunnah selama hadis tersebut tidak palsu. Dia ada syarat dia ni, ada beberapa syarat dia ni. Selama tidak maudhu'. Kata di Ibnu Allan rahimahullah ta'ala, termasuk juga di bawah tajuk yang sama. Baik. Termasuk juga fi makna syadirud dha'f, terlalu lemah, hadis yang terlalu lemah. Hadis kata hadis ini dhaifun jiddan. Ini juga tidak termasuk dalam hadis dhaif. Dhaif ni maknanya sekadar lemah sikit, nak banding dengan hadis hasan yang lain, maka itu masih ada ruang. Tapi kalau kata hadis terlalu lemah, fala yajuzul amalu, dan tidak harus kita beramal dengan hadis man infarada min hadis yang infarada min kazzab wa muttaham. Rawi-rawi dia dituduh sebagai orang pendusta, ataupun dia panggil kazzab. Kazzab ni pendusta, atau muttaham bil kazib. Maka tak boleh. Jadi kita kena tanda, tuan-tuan. Tengok dalam syarah dia ni, Ibnu Allan ni di antara syarah Al-Futuhat Ar-Rabbaniyah, di antara syarah azkar yang terbaik. Tapi ada lagi lah perkara-perkara yang tertinggal, biasa dah macam tu. Maka untuk beramal dengan hadis dhaif, dalam kitab Futuhat Ar-Rabbaniyah kata ada lagi syarat. Syarat yang pertama, syarat yang pertama tadi, jangan terlalu lemah. Hak maudhu' itu tak masuk langsung. Ni kita ni hak maudhu', hadis juga. Tak. Hadis maudhu' bukan hadis. Tuan-tuan dan puan-puan, jangan samakan hadis maudhu', hadis palsu dengan gigi palsu. Tak sama. Gigi palsu kalau tak ada dia, susah nak makan. Nak baca Quran pun bersembur, dia punya keluar, dia punya angin. Tak keluar makhraj. Tapi kalau hadis palsu, la. Sebab apa? Mari mana hadis palsu? Apabila rawi dia al-kazzab, pendusta, ataupun muttaham, dituduh sebagai seorang yang pendusta, maka itu dia panggil hadis dia tak boleh dipakai. Jadi yang kedua, dua syarat lagi, an yakuna lahu aslun syahidun lidzalik. Mana ada asal dalam hadis itu yang kita nak buat, mana ada hadis lain. Ataupun
kandirajihi fi umumin, dia masuk dalam umum nas Al-Quran, nas hadis lain yang sahih, ataupun kaedah kulliyah, kaedah yang umum. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa alla ya'taqida 'inda al-'amal bihi thubut. Ketika kita nak beramal, kita jangan jazam ini perbuatan Nabi lah. Sebab jalur dia tidak sahih. Macam mana kita nak kata, kita nak putuskan bahawa ini perbuatan Nabi? Bal ya'taqidul ihtiyat, dan kita ambil langkah berhati-hati. Itu kata siapa? Kata di Al-Futuhat Ar-Rabbaniyah. Jadi ada para ulama kita ni, dia buat kesimpulan bahawa syarat nak beramal dengan hadis dhaif itu beberapa perkara yang telah kita sebut tadi. Di antara laginya Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar buat kesimpulan. Saya simpul di sini, an yakuna ad-dha' ghairu syadid. Jadi kalau rawi itu kazzab minal mukazzibin wa muttahamin, maka tidak boleh. Yang kedua, mundarjan tahta umum, tahta aslin am. Jadi kalau tak ada langsung nas dalam Quran ke dalam hadis yang sahih pun tak boleh pakai juga. Yang ketiga tadi, tak boleh ketika beramal dengan dia kita nyatakan ini dari Nabi SAW, maka itu pun tidak boleh. Jadi bagaimana kalau kita hadis yang langsung tak ada riwayat ni? Nah, ulama kata la aslalahu, tak ada asal dalam kitab sunnah. Tapi ada, telah diamalkan oleh Syekh Fulan. Sebab apa? Sebab dia jumpa dalam mimpi, dia jumpa kasyaf atau sebagainya, maka itu tidak termasuk mandaraja, tidak termasuk di bawah asal yang sahih. Jadi kita ingatlah, tidak mudahlah kalau kita kata ada sekumpulan ulama ni kalau hadis dhaif dia reject terus. Jadi kita kata itu agak berat kan, sebab banyak jugalah hadis-hadis yang dhaif tu masih lagi duduk di bawah skop umum, dalil yang umum, dan masih lagi ada ruang untuk kita menerimanya sebagai amalan. Mudah-mudahan kita dapat pahala seperti yang disebut itu. Tapi hati-hatilah, tak boleh kita nak kerak putus. Oh, ini dari Nabi SAW. Tak, kita kata riwayat dari Nabi. Diriwayatkan, ruwiyah dari Nabi SAW ada menyebut sedemikian. Sebab tu dia kata, syarat dia Ibn Hajar juga kata sebut apa tadi? Jangan kita sabitkan dia. Alla ya'taqid 'inda al-'amal bihi thubut. Maknanya li alla yunsab, supaya kita tidak nisbahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam satu amalan yang Nabi tak kata. Ada juga orang jawab, kalau kita nafikan, kalau sahih awak marilah jalur yang sahih. Ini disiplin, salah satu daripada disiplin ilmu dalam Islami, dia panggil ilmu hadis. Jadi ilmu hadis ni dia punya cara dia. Syarat nak jadi hadis sahih macam mana? Diriwayat oleh rawi yang thiqah, dipercayai, dia punya dhabt, dia punya ingatan dia 10/10, tak ada salah. Sebagaimana diceritakan Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, dia diuji oleh sekumpulan ulama nak tengok macam mana. Jadi ulama zaman dulu dia punya ingatan dia kuat. Allah SWT beri ingatan mereka itu kuat. Siapa mereka? Dia ingat macam zaman kita ni MP3 ni kita ni, macam video ni lekat apa yang dia cakap. Jadi zaman kita ni 10 kali ulang pun tak lengah lagi, sebab kita sudah mengharapkan kepada alat-alat media yang ada ni bantu kita untuk ingat. Jadi kita pun pakai tak ingat. Baik, ni di bawah ni ada huraian lagi ni. Tengok nota nombor 18 Dalam kitab kita ni nota nombor 18, dia kata hadis palsu, hadis maudhu' tu apa dia? Tengok, Imam Nawawi kata boleh kita beramal bil hadis atau malam yakun maudhu'an. Syarat jangan hadis itu maudhu'. Apa dia maudhu'? Tengok ni, hadis palsu ialah hadis yang sangat dhaif, diriwayatkan secara sendiri infarada oleh perawi pendusta atau perawi yang dianggap pendusta, muttaham bil kadzib. Jadi kita ni jangan pula sombong. Dah kita mana tahu rawi-rawi. Kita ni baca ya, kita dah kurun yang keberapa. Ulama-ulama ada telah pun bekerja. Kata orang bukan kerja main-main, kerja keras untuk membersihkan hadis-hadis Nabi SAW daripada riwayat-riwayat yang tidak betul. Sebab itulah ada disiplin ilmu hadis, mengenali rawi, al-jarh wa ta'dil. Mereka terpaksa masuk lorong ini, lorong yang sangat berbahaya. Dan apabila
menyiasat setiap orang rawi hadis itu disiasat. Orang ni kepercayaan dia, siqah dia, riwayat dia bagus. Hafalan dia kuat 10/10. Jadi hadis dia hadis sahih. Kalau kurang sikit daripada itu, hadis dia turun pada darjat hasan. Kalau orang rawi ni terkenal dengan seorang yang suka berbohong, tak ada. Reject. Dia kata ni kazab ataupun muttaham bil kazib. Maka hadis dia sama ada dipanggil hadis parsu ataupun matru ataupun syadidud dha'fi, dia punya istilah-istilah yang telah dipakai oleh para ulama Islam. Tidak mudah kalau tidak. Sebab itulah kita kadang-kadang bila kita tak belajar ilmu hadis, tiba-tiba kita nak bercakap dalam bidang hadis, merapu. Rawi-rawi yang sikah pun boleh menipu juga. Kalau macam ni runtuh suatu institusi besar di dalam perundangan Islam ini. Macam mana kita nak percaya kepada hadis Nabi? Macam mana kita nak percaya? Senang ya. Habis mimpi jumpa Nabi. Subhanallah. Habis kasyaf. Habis macam mana kita nak tahu disiplin? Orang bermimpi tak ada orang boleh saksi. Letak CCTV atas kepala dia pun tak nampak. Jadi kita kata cakapan-cakapan yang boleh meruntuhkan sebuah institusi disiplin ilmu, berhati-hati kita dalam bercakap. Kalau tak tahu, diam lebih baik daripada kita bercakap dalam perkara yang boleh menyusahkan kita dan juga orang lain. Tengok dalam nota kaki itu ada, alhamdulillah. Beramal dengan hadis dhaif memiliki dua syarat. Amalan tersebut harus memiliki dasar yang kuat seperti berada di bawah hukuman lafaz hadis sahih ataupun kaedah umum daripada Al-Quran dan tidak diyakini ketetapannya ketika beramal. Mana kita jangan kata ini daripada Nabi. Kita kata diriwayatkan. Ada diriwayatkan dari Nabi SAW. Namun kita yakini sebagai ihtiyat, berhati-hati. Kita kata langkah ni baik kita ambil sebab mungkin dia daripada Nabi SAW. Tapi kita nak nisbah pada Nabi, tidak boleh. Tuan-tuan ambil lah perhatian. Ini di antara ilmu yang sangat penting untuk kita belajar. Penting untuk kita belajar. Jadi Imam Nawawi dia tak cakap panjang. Pendek je dia cakap. Kalau kita nak cakap panjang, adalah kitab-kitab lain yang menyebut tentang hukmu al-amal bil hadis ad-dhaif. Jadi saya pun nak ringkaskan juga sebagaimana Imam Nawawi ringkas di sini. Baik. Wa amma al-ahkam, tengok kita. Akan tetapi, sekiranya hadis yang berkaitan dengan hukum hakam, penetapan hukum, kal halali wal harami wal bai'i wal nikahi wal talaq wa ghairi dhalik, fala yu'malu fiha illa bil hadithis sahih awil hasan. Sekiranya hadis yang berkaitan dengan penetapan hukum seperti halal, haram, jual beli, nikah, cerai dan sebagainya tidak dilakukan selain dengan dasar pegangan hadis sahih ataupun hadis hasan. Hadis sahih maknanya hadis yang cukup syarat dia, ataupun hadis hasan apabila syarat dia kurang sikit dari sudut ingatan, maka dia turun darjat hasan. Illa an yakuna fi ihtiyatin fi syai'. Dikecualikan jika berkaitan dengan perkara ihtiyat. Ihtiyat yakni berhati-hati, seperti apabila ada hadis dhaif yang menyatakan larangan terhadap sesuatu bentuk jual beli. Jadi haram, dia kata haram benda ni. Atau nikah dalam bab perkahwinan. Maka lebih baik dihindari, jangan buat benda tu. Jangan kata hadis ni dhaif lah yang melarang tadi, sebab kita ambil langkah ihtiyat. Apa makna langkah ihtiyat? Langkah berhati-hati supaya kita tidak terjebak dengan perkara yang berbahaya tu. Maka lebih baik dihindari, namun hal ini tidaklah sampai peringkat wajib. Dia kata fa innal mustahab an yunazzah anhu. Maknanya kita jauhkan diri daripada perkara itu, tetapi tidak sampai peringkat wajib menjauhi. Wa inna ma zakartu hadzal fasl, kata Nawawi rahimahullahu taala, saya jelaskan perkara ini kerana dalam kitab ini terdapat hadis-hadis sahih. Imam Nawawi mengakui dalam kitab dia ni, kitab Al-Azkar yang kita baca ini, dalam kitab Azkar yang kita akan baca ini tuan-tuan sekalian, ada hadis yang sahih, ada yang sahih dan hasan. Ada juga hasan ataupun dhaif ataupun lemah.
atau askutu anha lidhuhuli an zalika aw ghairi, ataupun saya tak ulas apa-apa. Nabi Imam Nawawi rahimahullah dia mengaku, dia kata dia akan sebut ni riwayat fulan tapi dia senyap dari sudut darjah hadis. Sahih ke hasan ke dia tak kata. Kenapa? Lizuhuli, kerana ketidakketahuan saya. Saya tak pasti hadis ni duduk darjah mana. Ini dia panggil tawadhu' ulama. Sepatutnya orang label Imam Nawawi dia tak cakap macam ni. Nah, apa yang semua ni aku bagi tahu belaka. Tapi dia masih dia kata askut, aku diam, aku tak bagi tahu hadis ni sahih atau dhaif. Kenapa? Sebab lizuhuli, kerana aku tak pasti. Mana kajian dia tak dapat nak putuskan perkara yang tersebut. Jadi kalau maqam Nawawi setara ni, jadi kita orang yang kemudian ni yang tak mengaji hadis banyak ni, kan, ya kalau ataupun langsung tak mengaji hadis, lagi baik tak usah bercakap. Sebab itu kalau kita nak nyatakan hadis ni sahih ke dhaif, kita ambil pandangan ulama. Hadis ini menurut Al-Imam Ibn Hajar, sanad dia sahih. Contohnya Ibn Hajar dalam syarah takhrij kepada Azkar, Nata'ijul Afkar nama dia, mengatakan hadis ini hasan contohnya. Imam Nawawi pula dalam kitab ni menghukumkan sekian. Imam siapa lagi ulama-ulama yang masyhur, Al-Iraqi contohnya. Saya banyak guna Al-Iraqi ketika mencari hadis-hadis yang berkaitan dengan kitab-kitab tasawuf. Sebab Iraqi ni di antara ulama yang berjasa besar. Sebab dia ambil kitab Ihya Ulumuddin tu, dia ambil satu-satu. Ada yang tertinggal sebab dengan banyak-banyak. Cuma dia telah memulakan satu langkah. Dia tulis kitab dia Al-Mughni fi Hamlil Asfar. Maknanya dia nak takhrij satu-satu. Kemudian yang terlepas daripada dia, mari pula Subki dalam Tabaqat Syafi'iyah Al-Kubra juga telah menukilkan, menyebut hadis-hadis yang tidak ada asal, contohnya yang dhaif dan sebagainya. Jadi alhamdulillah para ulama kita telah bekerja. Jadi kita cuba nukilkan, dan ulama-ulama yang mutaakhir ini masih lagi bekerja. Ada ulama-ulama yang diterima oleh semua orang, ada ulama yang tidak diterima oleh sebahagian orang. Jadi kita bersikap adil. Kita tengok orang ni nilai macam mana, ulama ni nilai macam mana. Ini kita sebut bahawa hadis ni dinilai oleh fulan. Jangan kata saya kata, sebab kita tak ada autoriti, kita pun tak mengaji hadis banyak sekurang-kurangnya. Tetapi yang tak tahannya bila orang tanya hadis ni darjat dia macam mana, orang yang bertanya pula kena marah. Awak ni ulama hadis ke tanya-tanya? Kita tanya nak belajar. Kita tanya nak tahu, bukan tanya nak memandai-mandai dalam masalah ini. Ini kadang-kadang para asatizah, baiklah kita buat satu orang panggil penjelasan. Kalau kita tak tahu, cakap je tak tahu, senang. Maaflah saya tak tahu darjat hadis. Saya dalam sebuah seminar peringkat besar lah, peringkat nasional negara. Bila orang tanya Syekh, hadis yang Syekh bentang, dia pembentang utama dalam seminar. Bila orang tanya Syekh, hadis ni diriwayat oleh fulan, apakah darjat hadis? Dia syarah, dia kutuk ulama hadis masa yang dia tak suka, panjang berapa belah minit. Kita kata Syekh jawab je, hadis ni dinilai hasan, sahih, dhaif oleh Ibn Hajar contohnya, oleh Nawawi, cukup. Kenapa dia pergi melilau, pergi duk hentam kawan tu? Kawan tu pun sudah mati. Dah, orang pun bukan tanya, Syekh, yang Syekh kata ni dhaif fulan kata. Lah, penanya tu bertanya, bagi saya lah, penanya tu bukan soalan malaikat, bukan soalan nak menguji. Saya tengok dia tanya sungguh. Tapi itulah suasana hari ini, orang tak akan jawab mudah-mudah kecuali mereka masuk pada lorong yang agak berliku, nak boleh kejawab. Kalau tak tahu, cakap tak tahu. Saya sendiri alhamdulillah, saya dah usahakan. Banyak kitab-kitab yang ana baca, sama ada kitab tasawuf ke, kitab akhlak ke, kitab dia panggil kitab haraki. Untuk orang-orang muda di usrah ni, saya cuba baca setakat mana yang anda jumpa ulama kata hadis ni dhaif ke sahih, kita nyatakan hadis ni mengikut penilaian ulama sekian sahih, mengikut nilaian ulama sekian dhaif. Itu bantuan yang kita mampu. Setakat mana yang kita boleh buat, setakat mana yang kita mampu, kita kata alhamdulillah para jemaah sekalian, kita cuba. Kalau kita tak mampu, apa kita nak buat macam mana? Itu kata Imam Nawawi rahimahullahu taala. Wa innama baik. Jadi Imam Nawawi rahimahullah dia kata, aku diam, ada kalanya aku tak dapat nak memberi kata putus. Fa aradtu an tataqarra hadhil qa'idah inda mutali'i hadzal kitab rahimakallah ya Nawawi. Dia kata, maka saya jelaskan perkara ini
Perkara apa ni? Perkara tentang beramal dengan hadis dhaif ni dalam kitab ini, kerana terdapat hadis-hadis sahih hasan dan yang tidak saya ulas, kerana saya tidak pasti dengannya, saya ingin agar kaedah tersebut, kaedah mana? Kaedah nak beramal dengan hadis dhaif tu dengan syarat-syarat yang disebut oleh para ulama diamalkan ketika membaca kitab ini. Mana kalau kitab ni menjumpa hadis ni dhaif, bagaimana kita nak buat? Kita kata hadis ni dhaif. Yang pertama perlu dinyatakan kedhaifannya. Kita kata ulama kata hadis ni dhaif. Habis cara riwayat pula kita tak boleh kata qala Rasulullah sallallahu Nabi bersabda, Nabi kata. Kita kata diriwayatkan. Ada diriwayatkan, ada disebut daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, barulah perkataan itu tepat. Dan nampak kita ada ketelitian dalam masalah ini. Kita kata alhamdulillah. Maknanya Imam Nawawi kata aku nak bagi kaedah kepada orang yang baca kitab ini ada keadaannya. Ada sebuah kitab Al-Manarul Munif nama kitab tentang nak mengetahui hadis dhaif dan juga hadis sahih. Atas Al-Manarul Munif. Jadi kitab ni bagus jugalah untuk kita perhatikan. Ambil apa bagus. Ini kitab. Ya ini lama tapi rasanya cetakkan habis. Yang ni kitab baru ni nama dia Al-Manarul Munif. Al-Manarul Munif ada 347 panduan mengenali hadis. Hadis sahih dan hadis dhaif. Jadi kalau tuan-tuan nak baca, menariklah kitab ni. Alhamdulillah telah pun diterjemahkan dan ada jual. Tuan-tuan tengoknya dalam internet cari Al-Manar Munif 347 panduan mengenali hadis sahih dan juga hadis dhaif. Jadi dalam ni ada huraian kepada kita tentang bagaimana cara-cara kita nak pengenalan. Jadi kita kena tahu. Jadi lafaz sahih tu apa dia, kenapa hadis ni jadi dhaif dan bagaimana kita nak boleh kenal hadis-hadis itu. Jadi sebahagian hadisnya telah disebut dalam kitab ini. Kita kata tuan-tuan boleh beli dan boleh baca. Ya, alhamdulillah lah. Sebab di antaranya mudah ya, di antara cara-cara nak mengenali hadis sahih dengan hadis dhaif ni, dia kata mula-mula sekali kita tengok kepada, ini bagi orang belajar lah, bagi orang yang belajar dia tengok kepada matan hadis. Kita tengok kepada matan hadis tu. Orang yang belajar dia tengok pada sanad hadis. Sebab itulah ulama zaman dulu kalau dia riwayatkan hadis, dia akan letak apa dia? Dia akan letak sanad. Sebagaimana kata orang, apabila seorang itu telah meletakkan sanad, maka dia pun lepaslah. Apabila dia meletakkan sanad, makna dia pun lepas. Sebab apa? Kenapa dia kata demikian? Sebab bila dia letak sanad, orang baca orang tahu selalu. Orang baca orang tahu selalu. Dia kata contohnya, ialah kita ni tak kena. Saya buat analogi mudah lah tuan-tuan dan puan-puan. Analogi mudah. Kita di kampung ni ada seorang pakcik, orang panggil Pak Mak Tin kita kata. Saya nak sebut nama kan takut kena ada sungguh nama orang susah. Pak Mak Tin ke Pak Mak apa dia benda. Jadi Pak Mak ni terkenal dengan pembohong dalam kampung ni. Jadi orang beritahu akan satu peristiwa berlaku di sini. Jadi orang apa tahu? Siapa cerita? Pak Mak Tin. Pak Mak kayu ke Pak Mak teropah ke ikutlah yang penting. Oh, bila orang dengar dia ni, bagai reject ni. Barang tak boleh pakai. Sebab dia tu sama ada dia terkenal dengan seorang pembohong atau dia panggil muttaham bil kazib. Seorang yang memang kaki kelentung. Jadi riwayat dia orang tak tahu. Riwayat dia orang tak terima dah lah. Sebab apa orang tak terima? Sebab apa orang tak terima? Sebab dia punya rawi tak betul. Jadi ulama dulu rahimahumullah, dia letak sanad hadis itu untuk apa?
Boleh baca sanad. Ni puak-puak Syiah ni, dia nak kutuk sahabat contohnya, dia ambil tarikh Tabari ataupun tafsir Imam Jarir Tabari. Imam Tabari rahimahullah, dia bawa riwayat-riwayat dengan sanad dia. Fulan. Jadi orang yang belajar, riwayat ni tak boleh terima, riwayat ni tak boleh pakai, riwayat rawi ni sekian-sekian. Tapi mereka telah putar balik, dia kata riwayat ini adalah riwayat yang kita ambil daripada kita Ahlus Sunnah. Tanpa menyatakan siapa rawi. Ini dia panggil talbis. Maka kita, jadi ulama-ulama ni dia boleh kena hadis melalui apa? Melalui kaedah riwayat hadis. Yang kedua, kita tengok pula dari sudut pulangan tu. Pulangan hadis tu dia punya besar sangat. Besar sangat dia punya pahala tak padan dengan benda. Contohnya, pahala tak padan dengan benda. Contohnya, saya buat contoh yang paling mudah lah. Contoh yang orang perempuan suka dengar tapi naya ke dia. Sebab tak jadi hak dia dengar tu. Apa dia tak jadi? Mana-mana wanita. Jangan tulis ni hadis ni. Hadis ni dia panggil hadis contoh je. Mana-mana wanita yang menyediakan air untuk suami dia minum. Mana-mana wanita yang menyediakan air untuk suami dia minum, apa jadi? Lebih baik daripada dia puasa sunat setahun. Jadi orang perempuan ni yang memang pun tak apa semangat dah dalam bab puasa sunat ni, minat selalu lah. Tak? Kita ni tak payah puasa-puasa lah. Habis kita pakai tunggu buat air ke Cik Abang ya. Buat air ke Cik Abang susah. Jadi pasal itulah kata di para ulama, golongan yang memalsukan hadis ni macam-macam dia kata. Jadi hadis ni berlebihan sangat dia punya dari sudut pahala. Pahala dia berlebih sangat. Jadi kita kata pahala sampai melampau sangat. Itu juga termasuk dalam pemalsuan hadis itu. Allah, pelik dia kata ni. Contohnya, dia kata dia ni, contoh dia kata hadis. Siapa dia baca subhanallah bihamdi, Allah Ta'ala akan hidupkan sebatang pokok, bukan sebatang pokok, gharasallahu lahu alfi nakhlatin fil jannah asluha min zahabin. Siapa yang mengucap subhanallah bihamdi, maka Allah akan menanam untuknya 1,000,000 pokok kurma di syurga yang asal daripada emas. Kita dengar apa? Alah, pelik ya dia ni. Jadi itu dia panggil melampau sangat ataupun tak logik sangat. Dia punya pahala-pahala, Allahu Akbar. Jadi macam-macam lah dari sudut kandungan. Sebab tu kita kata setiap orang tu ada kumpulan dia. Kalau penjual pula, dia letak hadis tembikai. Mana-mana wanita yang nak curus cantik anak dia, maka dia makan tembikai. Anak dia jadi comel. Siapa kata? Nabi. Kalau dia tak cakap Nabi bagi tahu, kalau setakat dia kata apa? Setakat dia kata hadis petua, kita kata lantaklah kepala petua. Tapi dalam poster-poster yang disebarkan tu daripada Nabi SAW. Tu dia riwayat pula Bukhari. Dia tak main hak kecil-kecil ni. Riwayat Daruqutni ke, riwayat Ibn Hibban lah, riwayat Bukhari. Kita baca pula riwayat Bukhari. Kelebihan makan tembikai. Habis orang perempuan. Dah mengandung makan tembikai pula. Tembikai ni air banyak. Kesian ke adik kita ni. Dah lah baru mengandung. Asyik duk bolang ke tandah. Suami beli tembikai banyak nak suruh anak cantik. Kita kata ini berbahaya. Mari pula apa lagi. Maknanya orang ni ada semua. Dan ada pula kumpulan-kumpulan yang tersendiri yang masih lagi nak letakkan kelebihan kumpulan dia. Dia buat hadis kumpulan pula. Kita kata tuan-tuan belilah buku ni menarik. Al-Manar Munih ni mudah-mudahan ada manfaatnya, garis panduan. Dia kata boleh kita kena hadis dhaif melalui sanad dia. Yang ni kena orang belajar. Dan juga kita boleh kesan melalui isi konten hadis itu sendiri. Nampak melampau, nampak pelik, nampak orang panggil tak logik lah. Kalau kita dengar pun tak munasabah, maka itu yang kita kata. Baiklah. Jadi dalam kesimpulan daripada perbincangan kita ini, Al-Imam Nawawi dalam hadis ini mengatakan sedemikian. Dalam bab fadailul amal boleh beramal, tapi dengan syarat yang disiplin yang ketat, bukan bermudah-mudah sebagaimana kita mudahkan hari ini. Habis tak boleh langsung. Kita tak kata tak boleh langsung, tapi dengan syarat tadi
Yang pertama kita kata riwayat ni dhaif. Diriwayatkan dari Nabi. Ni tak ada langsung diriwayatkan, langsung pegang. Nabi bersabda, siapa dia baca sekian-sekian dapat. Jadi kita tak bolehlah nak berani langgar begitu. Jadi kita kata baiklah kita ambil lorong tengah lah. Lorong tengah maknanya boleh beramal dengan hadis dhaif dalam fadailul amal, tapi mesti ikut SOP dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh para ulama Islam. Jangan mudah-mudah begitu saja. Kalau tidak, ada juga para ulama yang agak ketat. Dia kata kalau hadis dhaif, reject terus. Kita kata ini pun sukar juga sebab ramai para ulama boleh bersetuju. Satu Nawawi kata al ulama minal muhaddithin wal fuqaha, ulama-ulama hadis dan fiqh setuju boleh menerima hadis tadi dalam bab targhib wa tarhib, tapi dengan syarat-syarat yang telah kita sebut tadi. Kita kata alhamdulillah. Maka para jemaah sekalian, kalau ada hadis sahih, ini sahih, ini dhaif, kita nak pakai yang mana? Bagi anaknya, kita selalu kempen. Saya kempen ni, zikir yang dimaksud dari Nabi SAW yang sahih. Mari pula yang tak maksud. Jadi kalau kita rasa zikir yang maksud ni kita dah baca semua sekali cukup, zikir pagi petang yang maksud dari Nabi SAW sudah cukup, jadi kita kata tinggalkanlah yang lain-lain tu. Ini tak tahalnya yang Nabi ni tidak dipromosikan. Hak sahih tu banyak, tapi kenapa tidak dipromosikan? Ada sebahagian penceramah ni kalau kita dengar dia punya kempen, duk kempen hak dia. Tuan-tuan nak bangun tidur, nak selamat, baca dia. Nak keluar rumah, nak pergi keluar rumah, nak masuk hutan, minta perlindungan dengan tok ayah hutan. Contohnya. Nak mana-mana saja, nak tidur, baca ni. Langsung kita tak dengar, tuan-tuan dan puan-puan, kita bangun tidur, ini doa yang maksud dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila kita nak keluar daripada rumah, ini yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila kita nak berjalan, ini yang diajar. Bila kita, masya-Allah, sebenarnya ni dalam kitab kita ni yang kecil ni, Azkar Saghir ni, yang disusun yang kami terjemahkan, Azkar Saghir lah kita kata ni, Hisnul Muslim, sudah cukup dah sebenarnya. Di dalam ni pun ada juga yang dipertikaikan sebahagian bacaan dia. Ada ulama kata tak kuat, dhaif. Tapi tak apalah, kita terimalah pandangan yang mengatakan boleh lagi yang dhaif tu. Tidaklah 100% yang sahih ada diperbincangkan. Tetapi ada riwayatnya, ada sanadnya, ada bacaannya, ada sandarannya. Jadi lebih baik daripada kita duduk. Yang ni langsung tak ada sandar. Bila orang tanya dalil, mula celek mata. Awak pandai ilmu hadis ke? Awak ni ulama hadis ke? Tanya-tanya dalil. Jadi mula nak marah. Sebab apa nak marah? Bukan nak marah kerana tu. Sebab memang tak ada dalil pun. Yang adanya dia pandai-pandai sendiri, dia reka sendiri. Ataupun dia ambil daripada orang yang sudah direka. Jadi pereka-pereka hadis palsu ni sudah menjalankan tugas. Yang kita sedihnya, penyambung tugas kepada al-wadda'un wal-wadda'ini masih lagi berterusan zaman kita ini. Kalau langsung kita tak tahu, kita kata dia bawah kejahilan. Tapi bila orang tegur pun buat tak tahu juga, kita nak letak di bawah kategori mana. Tahu buat tak tahu. Jadi yang jadi mangsanya masyarakat awam. Hak saya baca ni, hak saya ambil ni, saya terima daripada fulan. Bila kita tengok langsung tak ada sanad. Bukan sangat tak ada sanad, kan? Bacaan dia pula pelik-pelik juga. Tapi yang menariknya, bacaan-bacaan yang tak bersanad ini, dia punya pulangan tu besar-besar. Baca boleh kebal. Kalau baca hak ni kak, Allah, duit mencurah-curah masuk di bawah bantal kita ni. Tak akan putus-putus. Baca hak ni suami sayang, baca hak ni isteri sayang, macam-macam. Jadi, ialah, suami isteri ada masalah dah, kena baca lagu ni pula, semangat selalu. Kalau baca hak Nabi ni tak jumpa. Kenapa baca ni? Nabi baca. Sallallahu alaihi wasallam. Kenapa baca ini? Sebab sahabat bagi tahu, kalau aku tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam baca dikit, aku baca. Jadi kita bila sebut macam tu, macam tak kuat. Kenapa baca ni? Nabi bagi tahu. Siapa baca ni, kebal. Semangat lalu, celek mata lalu, nak. Tapi itulah kita kata, ittiba'us sunnah. Jangan duk nampak pulangan dunia. Aku nak baca hak Nabi tapi dengan syarat. Kena kebal, kena kaya, kena comel, kena lawa. Orang dengar kata kita payahlah nak jumpa macam tu. Jadi kalau kita ambil hak Nabi SAW, kerana Nabi buat, qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni, selesai masalah kita. Kenapa awak baca ni? Nabi baca. Sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kamu buat ni? Rasulullah SAW buat, Nabi buat, aku ikut. Kenapa? Jadi biarlah kita panggil
ittiba', maknanya kita ni biar jadi orang yang mengikut apa yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka saya kempen sekali lagi tuan-tuan dan puan-puan, selagi ada riwayat-riwayat yang sahih, sama ada zikir, solat sunat, ni kita duduk di malam yang diminta supaya kita berselawat ni, selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada selawat-selawat yang sahih yang warid daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kenapa kita tidak utamakan yang ni? Kita lebih yang lain. Ada orang ni dia hantar bantahan kepada kepada Abu Anas. Abu Anas tidak kata selawat yang lain tu tidak boleh dibaca. Saya kata, saya kempen keutamaan, afdaliyah, kita ambil amalan kita ni yang warid, yang sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang lain-lain tu kalau yang tak bercanggah makna dia, tidak membawa kepada ghulu, tidak membawa kepada apa, tidak jadi halangan sebagaimana disebut oleh para ulama. Tapi kalau dah ada yang asli, yang ada yang ori, kenapa nak ambil yang tak ori? Kita beli nak baiki kereta pun kita tanya, nah, ni spare part ni ori ke tak ori? Kereta saya ni kereta buatan Jepun asli ni, bukan barang-barang apa ni. Jadi waktu kita kereta kita cari asli, tapi kenapa dalam ibadat kita tidak utamakan yang asli? Kadang-kadang yang tidak asli pun lekat juga breaknya. Tapi yang kalau ada asli lebih baik, lebih orang panggil lebih cermat, lebih selamat. InsyaAllah setakat itu dulu. InsyaAllah kita akan sambung dalam faslun. I'lam annahu kama yustahabu zikr yustahabul julus fi hilaqi ahlihi. InsyaAllah kita akan baca kelebihan majlis zikir dalam siri yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Ingat Jumaat, ingat selawat. Itulah kempen kita. Kempen kita setiap minggu, ingat Jumaat, ingat selawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Bermula daripada maghrib malam ni sampai maghrib Jumaat esok, jangan lupa. Diam-diam selawat. Buat kerja sekejap, selawat. Dan jangan lupa baca surah Al-Kahfi dan lain-lain surah. Mudah-mudahan kita termasuk di kalangan orang yang mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan cerah dada kita untuk beramal dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.